Istilah al-insan dari sudut etimologi bermaksud harmoni, lemah lembut, tampak atau pelupa. Al-Quran telah menyebut manusia dengan pelbagai istilah, iaitu istilah bashar sebanyak 35 kali dalam bentuk mufrad dan sekali dalam bentuk mutanna. Al-ins sebanyak 18 kali, al-insan 65 kali, Ana sebanyak 240 kali, Bani Adam sebanyak 7 kali dan Zuriat Adam sebanyak 1 kali. Istilah al-insan di dalam Al-Quran ini menunjukkan kepada manusia tentang jiwa dan raganya. Istilah manusia juga berasal dari perkataan manu dari bahasa Sanskrit dan juga mens dari bahasa Latin. Istilah al-insan al-kamil pula, dia menggambarkan kesempurnaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Dan istilah ini memang bukan wujud sejak zaman baginda, tetapi konsep itu sebenarnya diperjelaskan daripada Al-Quran dan juga hadis. Kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah SAW bermaksud kehidupannya memenuhi kriteria tertentu hingga umat Islam bersepakat bahawa bagindalah manusia yang mencapai darjat kesempurnaan dalam hidup sehingga menjadi tumpuan masyarakat disebabkan sifat terpuji yang dimiliki olehnya. Dari sudut terminologi pula adalah pada istilahnya iaitu manusia sebagai konsep, fakta, gagasan realiti, kelompok atau seorang individu. Menurut Kamus Dewan Bahasa, manusia adalah sebagai makhluk yang mempunyai akal budi, insan dan orang. Manusia juga membawa maksud homo iaitu budi, dan manusia adalah animal rational iaitu membawa maksud binatang yang mampu untuk berfikir. Insan dari ahli falsafah. Terdapat 4 falsafah dari tamadun barat. Yang pertama ialah falsafah klasik iaitu Yunani. Aristotle mengatakan, man is a rational being and man is a rational animal. Falsafah zaman pertengahan pula menyatakan konsep manusia sebagai makhluk Tuhan harus patuh kepada Tuhan. Yang ketiga, falsafah moden. Friedrich menyatakan bahawa manusia berteraskan emosi dan kehendak atau kemahuan diri. Akhir sekali, falsafah pasca moden. Jean-Paul Sartre menyatakan bahawa manusia dilahirkan tanpa panduan hidup. Insan dari konteks ahli falsafah. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Manusia sebagai homo volans iaitu makhluk berkeinginan. Selain itu, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologi, psikologi dan sosial. Teori psikoanalisis juga menyatakan bahawa di dalam diri manusia terdapat unsur hidupan iaitu al-hayawan, rasional dan moral. Yang kedua ialah teori behaviorisme. Manusia sebagai homo mechanicus iaitu makhluk mesin. Menurut aliran ini, segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil proses pembelajaran terhadap lingkungannya. Akhir sekali ialah teori kognitif dan biologi. Manusia sebagai homo sapiens iaitu manusia berfikir yang membawa maksud, spesies primata mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Seterusnya saya akan menerangkan kejayaan manusia mengikut Al-Quran. Pertamanya nutfah iaitu peringkat pertama bermula selepas persendawaan. Ianya bermula setelah berlakunya pencantuman sperma dan ova. Daripada nutfah inilah Allah menciptakan anggota-anggota yang berlainan dan tingkah laku yang berbeza serta menentukan jantina lelaki atau perempuan. Kedua ialah alaqah bermula pada hujung minggu pertama iaitu pada hari ke-7 telur yang sudah disenyamakan akan tertanam di diri rahim. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan alaqah dengan makna sebuah darah. Seterusnya berdoa. Firman Allah dalam surah Al-Mulk ini bermaksud lalu kami ciptakan nafsu itu menjadi seketul daging. Peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga, dan anggota-anggota yang lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi sudah terbentuk dan jantung mula berdegup. Yang keempat, izham dan lam, iaitu peringkat pembentukan tulang yang mendahului membentukkan otot-otot. Bila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan menghembus rangka tersebut. Di sini berlakunya peringkat penyempurnaan organ. Dan terakhir adalah nafsuruh, iaitu peringkat penyimpan roh. Para ulama sepakat menyatakan penyimpan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh, termasuklah organ seks. Seterusnya, kejayaan manusia mengikut sains ahli ada 3. Bermula dengan fasa pre-embryonic
embryonic di mana zygote melakukan pembalian sel membentuk segumpalan sel yang kemudiannya melekat pada DNA rahim. Seiring dengan pertumbuhan zygote, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri membentuk 3 lapisan. Kemudian, fasa embryonic. Fasa ini berlangsung selama 5 minggu setengah. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embrio serta organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk daripada lapisan-lapisan sel tersebut. Dan terakhir sekali adalah fetus. Dalam fasa ini, bayi disebut sebagai fetus. Ciri khusus fasa ini adalah terlihatnya fetus yang menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Kesemua organnya juga telah kelihatan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang matlamat penciptaan manusia. Matlamat penciptaan manusia yang pertama mengikut Islam, iaitu manusia sebagai hamba dan khalifah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman bahawa Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 30 juga ada menyebut bahawa dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Matlamat yang kedua mengikut Islam adalah peranan hamba Allah. Manusia perlu patuh segala suruhan seperti menunaikan perkara yang wajib. Kemudian manusia perlulah meninggalkan segala larangan Allah seperti melakukan maksiat dan melakukan kejahatan, serta sentiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat yang ketiga menurut Islam adalah menjalankan peranan sebagai khalifah. Manusia perlu menjadi khalifah dengan memakmurkan bumi seperti menjaga keamanan supaya tidak berlaku kerosakan. Peranan khalifah yang seterusnya menjaga agama dan masyarakat. Ini supaya tidak berlaku perselisihan faham dan sentiasa bersatu serta hidup dalam suasana yang harmoni. Akhir sekali, amar ma'ruf nahi munkar. Matlamat penciptaan mengikut Hindu pula, manusia di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keselamatan. Manusia juga harus sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab atau dharma. Dharma mempunyai makna yang berbeza bergantung pada konteks ataupun keadaan. Contohnya boleh merujuk kepada kebajikan, kewajipan, keadilan, kerohanian dan sebagainya. Jika manusia tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan dunia. Matlamat penciptaan mengikut Hindu pula, manusia di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keselamatan. Manusia juga harus sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab atau dharma. Dharma mempunyai makna yang berbeza bergantung pada konteks ataupun keadaan. Contohnya boleh merujuk kepada kebajikan, kewajipan, keadilan, kerohanian dan sebagainya. Jika manusia tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan dunia. Matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Hindu ialah untuk mencapai moksha. Moksha adalah matlamat kerohanian yang mutakhir dalam ajaran ini, seperti mana agama-agama kelahiran tanah India lainnya, di mana ia diiktirafkan sebagai pembebasan rohani dari semua karma. Kesempurnaan atau moksha hanya akan dapat dicapai melalui manusia melakukan kebaikan di dunia ini kerana mereka akan hidup lagi akan datang, iaitu reincarnation. Agama Hindu juga menekankan sifat ketuhanan yang wujud dalam diri setiap manusia. Sifat ketuhanan ini menjelaskan bahawa mengapa agama Hindu menganggap manusia sendiri bersifat abadi dan tidak musnah. Proses kejadian manusia menurut pandangan agama Buddha berlaku melalui proses yang lama. Proses ini juga melalui beberapa evolusi. Proses evolusi ini mirip dengan teori evolusi Darwin tetapi mempunyai beberapa perbezaan. Jasad timbul dan berkembang kerana 4 sebab. Yang pertama, jasad muncul kerana karma, iaitu sebagai penyebab disebut sebagai karma rajarupa. Yang kedua, jasad muncul kerana cita, iaitu sebagai penyebab disebut sebagai cita jarupa. Dan yang ketiga, jasad muncul kerana utu, iaitu haba sebagai penyebab, disebut sebagai utu jarupa. Dan yang terakhir sekali, jasad muncul kerana ahara, iaitu makanan sebagai penyebab, disebut sebagai ahara jarupa. Manusia pada pandangan agama Buddha hidup berasaskan karma ataupun ketentuan. Bagaimanapun, ketentuan ini tidak dianggap sebagai preordained fate ataupun ketentuan yang telah ditetapkan sejak azali.
Karma merujuk kepada perbuatan manusia sama ada baik ataupun buruk kehidupannya. Matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Buddha adalah untuk mencapai nirvana, iaitu tercapainya satu kebahagiaan, baik kebahagiaan itu bersifat duniawi ataupun memadamkan nafsu, kebodohan dan kebencian. Walau bagaimanapun, kematian dalam pandangan Buddha bukanlah akhir dari segalanya. Namun, kematian berarti putuskan seluruh ikatan yang mengikat kita setelah keberadaan kita yang sekarang. Dalam agama Buddha, sesungguhnya kematian tidak dapat dipisahkan daripada kelahiran dan juga sebaliknya, di mana setiap yang mengalami kelahiran akan juga mengalami kematian. Dan yang kedua adalah ajaran yang dibawa oleh Kongzi atau Confucius. Confucius ni bukanlah ajaran agama, tapi beliau telah menyebarkan ajaran yang lebih menjurus kepada soal kehidupan, iaitu soal sosial manusia sesama manusia. Beliau juga tidak pernah mengkaji mengenai kematian atau sebarang perkara yang melibatkan kematian ataupun ilmu gaib. Ajaran Confucianism ini menekankan bahawa manusia agung mesti mempunyai sifat yang tetap penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakannya bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Mereka yang mempunyai sifat yang sedemikian ini akan dianggap sebagai seseorang yang mempunyai pribadi yang agung dan budiman serta dikenali. Ajaran Confucianism ni tidak pernah mengkaji mengenai kematian ataupun sebarang perkara yang melibatkan kematian ataupun ilmu gaib. Ajaran Confucianism menekankan bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang tetap penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakannya bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Mereka yang mempunyai sifat yang sedemikian mempunyai pribadi yang agung dan budiman serta dikenali sebagai Chunzi. Chunzi merupakan matlamat utama dalam ideologi kemanusiaan Confucianism. Dan yang seterusnya adalah mengenai tentang konsep insan. Insan adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang terbaik sebagai hamba dan juga khalifah. Di muka bumi ini merupakan akal fikiran yang dianugerahkan. Bagi menepati tujuan penciptaan tersebut, insan haruslah mengenal konsep dirinya dan mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki bagi memastikan setiap tindakan yang dilakukannya adalah yang terbaik dan sempurna. Selaras dengan tujuan penciptaannya. Seterusnya, alam juga berhubung kait dengan insan kerana alam ialah makhluk Allah yang mampu diketahui dan difahami oleh insan. Kefahaman insan tentang alam membolehkan insan yang berfungsi sebagai hamba dan juga khalifah memanfaatkan alam bagi peningkatan kualiti kehidupan dan untuk menjalankan tugas manusia yang utama iaitu beribadah kepada Allah dan juga menjalankan perintahnya atau meninggalkan larangannya. Justru itu, falsafah Islam juga ada menyatakan persoalan tentang kehidupan dan peranan insan dalam menjalankan kehidupan sebagai insan itu sendiri. Hal ini kerana perjalanan insan tidak berakhir dengan kematian, tetapi sebaliknya merupakan satu pembalaan bagi manusia untuk menuju ke alam akhirat yang bersifat kekal. Maka, para insan disuruh untuk menyiapkan diri dengan melakukan amal ibadah bagi dijadikan bekalan pada hari akhirat nanti. Contohnya, Allah telah menjadikan syurga dan neraka bagi hamba-Nya sebagai ganjaran dan balasan di atas perlakuan atau perbuatan para manusia semasa di dunia. Tambahan pula, seorang tokoh psikologi Amerika, William James, menyatakan bahawa punca utama kelemahan manusia ialah kerana tiada penekanan dari segi aspek spiritual dan pergantungan kepada Tuhan. Maka manusia perlu untuk lebih diberi perhatian di dalam aspek kerohanian dan jasmani mereka agar lebih bergantung kepada Tuhan dalam semua perkara dan kehidupan mereka. Akhir sekali, konsep insan dan hakikat kewujudan ini merupakan salah satu falsafah ataupun teori tentang ibadah yang mempunyai berkaitan dengan makna kewujudan seorang manusia di dunia ini. Seterusnya, konsep insan sejahtera. Mengapa insan sejahtera? Seseorang yang sejahtera itu haruslah berkebolehan untuk berdaya saing, yakni dengan cara yang baik. Pada masa yang sama, seseorang yang sejahtera itu juga haruslah boleh mengimbangi sifat kompetitifnya dan merendah diri dalam berkolaborasi dan bekerjasama demi mencapai keharmonian dan kemakmuran. Apa kata Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa dari IIUM. Diteruskan lagi dengan pengertian Al-Insan Al-Kamil. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Dari surah Al-Qalam ayat keempat. Insan kamil secara umumnya bermaksud manusia yang mencapai kesempurnaan dalam hidupnya.
Seseorang itu akan dianggap sempurna dalam hidupnya apabila ia memenuhi kriteria, sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW adalah insan kamil yang telah mencapai darjat kesempurnaan akhlak dan menjadi contoh tauladan buat sekalian umat manusia. Diteruskan lagi dengan pengertian al-insan al-kamil. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Dari surah Al-Qalam ayat keempat. Insan kamil secara umumnya bermaksud manusia yang mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Seseorang itu akan dianggap sempurna dalam hidupnya apabila ia memenuhi kriteria, sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW adalah insan kamil yang telah mencapai darjat kesempurnaan akhlak dan menjadi contoh tauladan buat sekalian umat manusia. Seterusnya, saya akan menghuraikan tentang perlembagaan insan dari aspek emosi. Emosi sering dikaitkan dengan perasaan, perangai, kepribadian, disposisi dan motivasi. Terdapat beberapa jenis emosi iaitu cinta, benci, takut dan marah. Walau bagaimanapun, emosi juga boleh menjadi penjana tenaga yang dapat memberikan kekuatan untuk menjadi gairah dalam kehidupan manusia. Emosi juga merupakan utusan dalam kehidupan. Yang pertama, kelangsungan hidup yang merupakan emosi digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan kehidupan. Dan seterusnya, saya akan menjelaskan tentang perlembagaan insan dari aspek jasmani. Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka 2012, jasmani bermaksud berkaitan dengan tubuh badan atau benda dan ia berlawanan dengan rohani. Unsur jasmani adalah di mana individu hendaklah menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal dan boleh mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal, manipulatif dan sosial serta menggunakan kemahiran kecergasan fizikal untuk memanfaatkan masyarakat. Tujuan yang pertama aspek jasmani ditularkan adalah untuk memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan fizikal. Untuk menjamin kesihatan fizikal, terdapat dua cara iaitu melalui senaman dan pemakanan. Tujuan unsur jasmani yang kedua adalah untuk mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal, manipulatif dan sosial serta menggunakan kemahiran kecergasan fizikal untuk memanfaatkan masyarakat. Seseorang dalam mempelajari teknik-teknik sukan dalam pendidikan jasmani seperti teknik bermain badminton, pingpong dan bola sepak. Dalam proses pembelajaran teknik, bakat seseorang akan tercungkil dan mendapat peluang untuk mendapat latihan profesional dan seterusnya menjadi seorang atlet yang berbakti kepada negara. Perkataan rohani dalam bidang bahasa Malaysia sering dikaitkan dengan hati, kalbu, jiwa, mental, fikiran dan sebagainya yang wujud sebagai suatu unsur peribadi manusia yang paling unik yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Setiap individu mempunyai disiplin kendiri masing-masing. Konsep kendiri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sama ada positif atau negatif. Disiplin kendiri merupakan kebolehan individu untuk mengawal sebahagian besar tingkah laku sendiri. Sebagai contoh, masyarakat sering berlumba-lumba untuk masuk ke pasar raya atau tempat awam seperti tandas. Seterusnya, cara-cara untuk menilai atau mentafsir kewujudan unsur rohani individu itu melalui pemerhatian, senarai semak dan skala pemerikatan dan temubual. Melalui pemerhatian, aspek rohani individu seperti nilai kesucian fizikal dan mental, nilai akhlak mulia, kecintaan kepada Tuhan dan negara. Seterusnya, senarai semak dan skala pemeringkatan boleh digunakan untuk mentafsir aspek rohani dalam kalangan pelajar sebagai contoh dalam perkara asas fardu ain. Di samping itu, Al-Quran telah menggariskan kepentingan aspek rohani dalam pembangunan insan yang didasari oleh hakikat
ketauhidan yang sebenar dan dihasilkan melalui beberapa perkara. Antaranya ialah merenungi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui ciptaannya, agar manusia berfikir dan meyakini hakikat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, meneladani kisah-kisah kaum yang terdahulu agar tidak mengulangi kesilapan yang sama. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, intelek bermaksud kebolehan atau keupayaan untuk berfikir dan memahami. Istilah intelek berasal daripada perkataan Inggeris intellect yang ditarifkan sebagai proses berfikir, proses kognitif, kebolehan perhubungan, kebolehan penilaian dan kebolehan berfikir serta keupayaan mental atau kecerdasan. Hasrat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk membolehkan pelajar di sekolah menguasai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Jadi dalam konteks intelek, ini adalah asas yang perlu difahami dan dikuasai oleh semua orang kerana ia adalah kunci kepada kejayaan. Oleh itu, Islam juga amat menitikberatkan membaca sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq ayat 1. Selain itu, pencapaian dalam bidang kreativiti dan kecerdasan banyak berkait dengan tahap perkembangan intelek manusia. Pakar yang mengkaji perkembangan intelek pelajar sentiasa memperkatakan tentang tahap perkembangan pemikiran, terutama hubungan yang stabil antara tahap perkembangan pemikiran dan koordinasi pergerakan. Banyak pemerhatian menarik termasuk dalam kerja pakar. Sebagai contoh, kita dapat memerhatikan bahawa perkembangan mental remaja berlaku selari dengan jasad dan deria. Ia merupakan sumber asal kerana otak merupakan sebahagian daripada badan. Intelek ialah kepintaran atau akal budi yang boleh mewujudkan hubungan daripada proses berfikir, iaitu kebolehan memahami dan berfikir secara bijaksana atau kebolehan melakukannya pada tahap yang tinggi. Selain itu, intelek dikatakan sebagai seorang yang pintar dan bijaksana dapat menyelesaikan masalah dalam masa yang lebih singkat, memahami masalah dengan lebih cepat dan berkesan serta bertindak dengan cepat dan betul berbanding orang lain.